Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada rakan-rakan petani. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, vlog kali ni saya bukan nak tunjuk tutorial berkenaan dengan pembiakan ke, saya nak kongsi tip ke, bukan. Saya ni ada surat khabar. Surat khabar Metro. Metro. Surat khabar ni dikeluarkan pada 1 Ogos 2021 lah. Maknanya baru-baru ni lah, 3 hari yang lepas. So hari ni 3 Ogos. Sebelum tu, untuk video berkenaan dengan nursery orchid vanilla tu nanti saya akan post lah. Jadi saya sempat juga untuk harvest hujung-hujung buah mesta lah. Buah mesta sekarang dah tengah nak hujung-hujung dah ni. Tapi ada certain kawasan yang mana buah mesta, buah manggis masih ada lagi lah. Di belah-belah Jerantut saya difahamkan ada kebun yang tengah harvest buah mesta. Jadi yang belah-belah saya ni, Kuantan ni dah hujung-hujung lah. Jadi tak ada sangat lah buahnya, buah mesta dengan manggis. Yang ada pun rambutan dengan dokong. Jadi pada kawan-kawan yang mana nak merasa makan buah rambutan, boleh datang ke pusat Bukit Goh ni. Kalau ikut pada minggu ni, hari ni, hari besok Rabu 4 hari bulan dan hari Jumaat, kita bukalah orang luar kalau nak datang nak beli pun boleh. Sebelum saya cerita dulu pasal surat khabar ni, apa isi kandungan ni yang saya nak share dengan kawan-kawan semua. Untuk bermasa ni yang mana nak datang singgah ke pusat pertanian Bukit Goh ni, sebaik-baiknya pakai mask. Lepas tu hand sanitizer tu kena ada. Lepas tu scan MySejahtera. Sebab sedia maklum lah, mungkin kawan-kawan tak tahu, di pejabat sebelah kita orang ni, pejabat federal, ada 2 kes. Ada 2 kes yang baru lah. Semalam ada 1 kes, and then hari 1 hari bulan 1 hari bulan Ogos ada 1 kes. 2 hari bulan Ogos, which is semalam, ada 1 kes. Mana ada 2 kes lah di pusat pertanian Bukit Goh Federal, kan yang dekat kita orang ni lah. Jadi kita doakan agar kawan-kawan kita di sebelah sana, pejabat di sebelah sana, diberi kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan. Jadi saya difahamkan rakan-rakan di sebelah sana kena swab test. So kita doakan sama-sama lah agar mereka mendapat keputusan yang negatif hasil daripada swab test COVID-19 mereka tu, dan dipermudahkan segala urusan semasa kuarantin di rumah. Jadi saya ingatkan jugalah pada kawan-kawan, amalkanlah SOP yang telah ditetapkan. Kalau ikut saya kena pakai mask lah. Saya pun risau juga kan, benda di sebelah sana je. Okey, tanpa membuang masa, saya nak kongsikan dengan kawan-kawan. Surat khabar ni dah kotor dah. Saya sebenarnya dapat surat khabar ni daripada rumah mak ayah saya. Surat khabar ni saya guna untuk 2 benda je. Satu, untuk bungkus lah tunas, keratan tunas durian. Kita lembapkan, menjamin keratan itu tidak rosak. Sebab tu saya ambil surat khabar ni. Orang tua saya masih lagi membaca surat khabar paper ni. Macam saya lebih kepada baca yang digital punya dah sekarang. Lepas tu yang kedua, nak buat umpan api, nak bakar sampah. Sebab tu saya ambil surat khabar ni. Lepas tu saya belik-belik, masa saya nak bakar tu, saya terjumpalah satu keratan yang mana, kalau kawan-kawan ada surat khabar ni Metro harian ni, harian Metro, masih ada lagi, boleh buka di helaian 30. Helaian 36 dan 37 ni. Inspirasi ni, di slot inspirasi agro ni, agro. Saya terbaca berkenaan dengan tajuk dia. Kalau kawan-kawan boleh nampak, manfaat teknologi fertigasi. Okey, saya ni untuk makluman juga kawan-kawan, saya tak ada pengalaman sangat berkenaan dengan fertigasi ni, tapi sikit-sikit boleh lah. Kalau nak tanya tu, saya terpaksa juga rujuk buku-buku atau nota-nota yang saya pernah catat lah. Apa yang saya nak kongsikan berdasarkan kepada catatan daripada wartawan temu bual dengan pengusaha fertigasi ni lah. Nama dia Muhammad Najib bin Latif. Umur baru 35 tahun, seusia dengan saya lebih kurang lah. Dalam penceritaan dia dalam surat khabar ni, dia ni bekas jurutera tak jemu timba ilmu bidang pertanian termasuk mengikuti kursus. Dia punya tajuk kecil di atas ni lah. Tajuk besar dia manfaat teknologi fertigasi. Jadi untuk vlog kali ni, apa yang saya nak kongsikan adalah berkenaan dengan benda ni lah. Cerita sekarang ni bagus. Saya baca dia punya keterangan dia tu amat jelas dan mudah difahami.
Dalam penceritaan dalam akhbar ni, dia ada dua benda yang dia cerita. Satu, dia cerita pasal permulaan dia untuk mencebur bidang dalam pertanian, yang zero berkenaan dengan pertanian. Lepas tu yang kedua, dia menceritakan tentang kaedah dan juga manfaat ni lah, manfaat teknologi fertigasi, lebih kepada kebaikan lah apa dia fertigasi ni. Jadi saya akan kongsikan dengan kawan-kawan juga untuk vlog kali ni. Jadi mana tahu ada apa ni, sumber inspirasi pada kawan-kawan di luar sana, terutamanya golongan-golongan belia macam saya ni, untuk menceburkan bidang dalam pertanian, terutamanya dalam fertigasi. Jadi saya akan kongsikan apa yang diceritakan oleh beliau kepada wartawan berkenaan dengan dia punya perjalanan dia membuat fertigasi ni. Lepas tu kita akan kongsikan apa manfaat diceritakan oleh Cik Najib ni lah. Saya akan bacakan sedikit demi sedikit. Okey, kalau ikut penceritaan dia ni, wartawan yang karang ni adalah Hafiz Itnin. Okey, manfaat teknologi fertigasi. Okey, nama pengusaha ni adalah Cik Muhammad Najib bin Latif. Okey, kita sambung balik. Tadi orang datang nak beli pokok. Pokok tak jual hari ni. Kita jual Isnin Khamis saja. 8.30 pagi sampai 11.30 pagi. So dia tadi dia cerita pasal 6 tahun yang dulu dia sebagai jurutera, tapi dia menampakkan kehidupannya tidak berapa nak baik sangat. Jadi sebab makan gaji kan, jadi diceburkan dalam bidang pertanian. Dia pada awalnya penceritaan dia ni, dia tak ada pengalaman langsung lah berkenaan dengan apa ni, fertigasi, tapi dia ambil inisiatif lah untuk mengikuti kursus. Dia pun ada senaraikan dekat sini. Dia mengikuti kursus dengan Pertubuhan Peladang, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, dan juga Jabatan Pertanian. Dia cerita sini banyaklah berkenaan dengan dari awal dia ceburkan bidang dalam pertanian ni. Dia cerita kat sini, perkara itu tidak mudah dicapai dan dilihat dari mata kasar, kerana kejayaan tidak datang dalam sekelip mata. Betul, dalam bidang pertanian tidak akan datang secara bergolek, secara mudah macam itulah maksudnya. Dia kena berusaha untuk mempelajari lah. Lagi-lagi kepada yang memang baru-baru lagi untuk cebur dalam bidang pertanian, memang kena banyak berusaha. Kena banyak bertanya dengan orang, kena tanya pakar, kena tanya orang yang ada pengalaman berkenaan dengan nak cebur bidang dalam pertanian, lagi-lagi dalam fertigasi. Okey, lagi dia cerita, Muhammad Najib berkata, sepanjang bergerak usahawan tani, dia bukan tidak pernah berpaling kepada kerjaya sebelumnya, kerana hampir putus asa dengan pendapatan yang tidak mampu mencukupkan komitmen bulanan masa dia kerja jurutera itulah. Dan dicerita kat sini juga, dia mengusahakan pada permulaan pertanian ni dengan keluasan kira-kira 0.4 hektar, lebih kurang 1 ekar je lah. Tapi dia sewa, dia sewa, bukan tanah dia sendiri. Dia sewa tanah tu 0.4 hektar tu. Okey, lepas tu dia cerita lagi, saya sebenarnya tidak mempunyai ilmu langsung dalam bidang pertanian ya. Dia tak ada ilmu langsung. Segala-galanya bermula daripada kosong, selain hanya belajar dengan kawan berpengalaman. Itu pentingnya kalau kita berkawan dengan orang yang ada pengalaman. Di samping tu juga kita kena cari-carikan jugalah nota-nota, pergi kursus yang ditawarkan oleh Jabatan Pertanian, khususnya jabatan-jabatan yang agensi pertanian lah. Sekarang pun bukannya kena bayar pun, free je. Lagi-lagi sekarang kursus tak payah bergerak dah. Kursus online je kan mudah macam tu. Lepas tu jika kita lihat orang yang berjaya hari ini, sebenarnya bukan mudah, kerana mereka juga melalui proses dari bawah yang sukar. Jadi itu pengalaman untuk saya katanya. Nampak, bukannya kita terus orang kata berjaya, tidak. Dia mesti melalui susah yang sukar, ada pahit lah, ada getir, biasalah. Lagi-lagi bila mana orang yang baru lagi kan, lagilah banyak lagi cabaran yang dia kena lalui lah. Kadang-kadang orang yang ada pengalaman pun dia rasa down juga bila mana timun jatuh berapa sen saja kan, sekilo. Jadi kena hadapilah tu semua. Lepas tu katanya perkara paling penting ialah ilmu pengetahuan untuk mengusahakan tanaman yang diinginkan, termasuk proses memasar dan mengurus perniagaan. Jadi selain daripada kita belajar tentang tanaman fertigasi, teknologi fertigasi, kita juga kena belajar tentang pemasaran. Pemasaran pun kita kena belajar jugalah. Kalau kita tak belajar tu semua, macam ni kita nak cari orang, nak tarik perhatian orang untuk laburkan kita punya perniagaan kita. Jadi sedikit sebanyak boleh membantu jugalah bila mana kita belajar tentang pemasaran. Sambungnya lagi, saya awalnya hanya mengusahakan tanaman terung
dan tidak tahu cara yang betul. Maksudnya memastikan bekalan tanaman tidak putus selepas hasilnya diperoleh. Maksud di sini, jadi sebaik-baiknya kalau macam kita ada kawasan lebih kurang 1 hektar, sekurang-kurangnya ada kawasan yang backup lah. Kawasan yang backup untuk kita, mana kita dah harvest terung yang pertama tu, yang kedua kita tanam tu, ada orang kata tak putus lah. Maksud saya tak putus, tak putus kita punya bekalan makanan kita, sayur-sayuran kita lah. Jadi saya belajar daripada kawan yang berpengalaman dan mengikuti kursus yang disediakan daripada pelbagai pihak, yang macam saya sebutkan tadi lah, ada Pertubuhan Peladang, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, dan juga Jabatan Pertanian. Katanya menerusi kursus yang disediakan itu dari mula belajar mengenai teknologi pertanian bagi mengusahakan tanaman sayur-sayuran yang lebih mampan. Daripada mengusahakan tanaman secara konvensional pada 2015, dia mula-mula dulu konvensional, dia buat konvensional, tanam terus atas tanah, tak buat fertigasi. Saya beralih kepada fertigasi untuk tanaman terung, cili, timun dan labu pada 2017. Okey, kalau kita tengok kepada time frame, kalau sekarang 2021, mana dia start pertanian 6 tahun, which is tahun 2015 dia start menanam sehingga 2017, mana 2 tahun dia buat konvensional. Lepas tu masuk 2017 dia dah start buat fertigasi. Dia buat fertigasi untuk tanaman terung, cili, timun dan labu. Okey, lepas tu dia dah cerita lah, dia dah start cerita tentang manfaat untuk fertigasi ni lah. Okey, menerusi teknologi fertigasi, pemberian baja akan dapat disukat dengan lebih tepat, sesuai dengan keperluan tanaman harian dan juga air. Maknanya bila kita guna fertigasi, kita boleh sukat lah mana pemberian baja waktu pukul 10, 12, pukul 2, pukul 4 baja. Lepas tu air kita bagi dalam pukul 8, lepas tu petang dalam pukul 5 tu kita bagi air saja. Lebih kurang macam tu lah yang saya belajar sikit-sikit lah tentang fertigasi ni. Okey, jelasnya ia lebih baik berbanding kaedah konvensional yang baja ditabur dengan banyak apabila hujan terdapat pembaziran dan jika panas air tak cukup. Itulah dia punya manfaat untuk fertigasi, perbandingan lah antara fertigasi dengan konvensional. Lepas tu teknologi fertigasi ini juga membantu memudahkan operasi siraman yang bersifat automatik dan tidak membazir air pakai enjin pump. Hasil penggunaan teknologi ini membantu saya mendapatkan produk tanaman yang lebih bermutu daripada segi grade dan juga saiz. Malah tempoh matang juga lebih cepat, dalam 3 hari berbanding secara konvensional. Mana 3 hari awal lah sikit berbanding dengan konvensional. Kini Muhammad Najib mengusahakan tanaman di tanah seluas sekitar 4 hektar. Daripada 0.4 hektar ada 4 hektar pula yang disewa dengan Jabatan Pertanian. Ni mungkin TKPM lah kot. Sejak 2019, which is 2019, 20, 1, 3 tahun lah. Saya juga mengamalkan tanaman secara bermusim mengikut giliran sayur-sayuran. Yes, betul. Untuk penanaman sayuran digalakkan untuk kita buat penggiliran tanaman. Kalau konvensional lagi bagus kalau kita buat penggiliran tanaman. Lepas tu setakat ini musim cili saya mampu menghasilkan purata 1,500 hingga 2,000 kilogram, dan terung 4,000 kilogram, dan timun 4 tan. Wow, terbaik lah Muhammad Najib ni. Tanaman tempoh matang setiap tanaman juga berbeza, betul? Dia berbeza-beza. Contohnya pokok cili hanya memerlukan 2 bulan setengah hingga 3 bulan, dan timun sekitar 40 hari sahaja. Selain tanaman fertigasi, Muhammad Najib juga mengusahakan tanaman kontan iaitu ubi kayu dan keledek yang menjadi pendapatan sampingan untuk jangka masa panjang. Mana dia ada orang kata backup planning lah. Daripada dia mengharapkan fertigasi, dia ada juga tanaman kontan. Baguslah macam tu. Maknanya kalau ubi kayu, keledek ni kita tanam kat tepi-tepi pagar kan, boleh sebagai sumber pendapatan juga. Baginya sebagai usahawan tani, kesabaran paling utama bagi memastikan usaha yang dilakukan tidak terhenti di tengah jalan. Betul, kena ada kesabaran, kena ada daya usaha yang tinggi, jangan cepat mengalah, untuk memastikan kita tak berhenti di tengah jalan. Nanti dah cepat give up, cepat putus asa, kita tak mengusahakan pertanian pula. Jadi kita dalam memastikan, dalam kita membuat pertanian ni, sebaik-baiknya jangan kita putus asa lah. Teruskan berusaha. Walaupun kita gagal hari ni, tak semestinya kita gagal pada hari besok. Tak semestinya. Biar gagal mencuba, jangan gagal tak buat apa-apa. Tak ada maknanya kalau kita gagal tak buat apa-apa dah.
itu maknanya gagal. Kalau kita gagal sentiasa cuba buat, itu bukan kegagalan. Pada saya, bila mana kita dah gagal tapi kita dah tak buat apa-apa, itu baru gagal. Okey, kita sambung semula. Ni pun dah nak habis dah ni. Seperti dikatakan pada awal tadi, saya sudah hampir putus asa dengan kembali ke kerjaya asal, nak jadi jutera pula. Tapi apabila difikirkan semula, ini adalah cita-cita saya dan perlu diteruskan walaupun terdapat cabaran. Betul? Setiap apa kita buat memang ada cabaran. Tempoh masa untuk mendapat hasil matang tanaman adalah cabaran utama. Betul? Kena ada cukup orang lah untuk harvesting kan. Tetapi apabila kita belajar supaya berterusan, maka perniagaan ini dapat berjalan dengan lebih baik. Ilmu itu penting. Last sekali dia cakap ilmu itu penting. Jadi apa yang saya boleh nak rangkumkan daripada penceritaan Muhammad Najib ni, yang mana ni pada awalnya dia memang tak ada pengalaman. Ilmu pun tak ada. Apa yang saya boleh nak ceritakan, Cik Najib ni dia tak rasa malu. Dia tak rasa malu untuk bertanya dengan orang, untuk bertanya dengan kawan-kawan, mengikuti kursus. Dia tak rasa malu. Dan yang kedua, apa yang saya boleh pelajari daripada Cik Najib ni, dia seorang yang cekal. Lepas tu bertanggungjawab dengan dia punya kerja dia. Maksud dia punya pertanian ni lah. Bertanggungjawab. Dan kita boleh, orang kata, ikut cara dia. Alhamdulillah, bila mana kita ada, orang kata, semangat yang baik, kita tak pernah putus asa. Jadi segala apa yang kita nak, kita nakkan, impikan, cita-cita kita tu akan tercapai bila mana kita ada daya usaha. Jadi kawan-kawan semua di luar sana, jangan mudah putus asa. Kalau ada pokok durian walaupun 2-3 pohon je, usahakanlah supaya pokok tu boleh mengeluarkan hasil yang lebih baik. Itu sajalah perkongsian saya berkenaan dengan cerita daripada Cik Najib ni. Cerita ni memang bagus, dan banyaklah perkara-perkara yang dapat dipelajari daripada cerita Cik Najib ni. Semoga kawan-kawan dapat manfaat daripada perkongsian saya ni. Jadi kepada kawan-kawan yang baru singgah ke channel saya ni, jangan lupa untuk klik button subscribe atau langgan tu, dan tekan loceng bagi mendapat notifikasi video terbaru saya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen serta share video saya supaya lebih ramai lagi yang mengetahui tentang info-info dan juga teknologi pertanian. Okey, semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya, iaitu video tentang orkid vanila saya tu lah, berkenaan dengan pengairan. Kita jumpa lagi di lain masa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.